Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini dapat kita bersama di dalam siaran langsung, bertemu kembali kita di dalam siaran langsung di bawah page Pemuda Bukit Gantang. Bagi penonton-penonton yang telah lama setia bersama dengan kami bersiaran langsung pada malam ini, dan bagi yang pertama kali bersama dengan kami, ahlan wa sahlan, semoga terus setia bersama dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dan untuk makluman kepada semua, pada malam ini merupakan satu perbincangan siaran langsung yang dianjurkan oleh Lajnah Penerangan PAS Kawasan Bukit Gantang bersama dengan unit media baru Pemuda PAS Kawasan Bukit Gantang, insya-Allah. Bersama dengan anda pada malam ini saya, iaitu Fitri, akan bersama dengan anda bagi mengendalikan siaran pada malam ini untuk membincangkan satu isu yang diberikan tajuk khas yang agak panas pada malam ini, insya-Allah. Yang mana kalau tengok komen-komen yang daripada awal lagi, kita tengok bagaimanakah komen-komen, dan insya-Allah kita akan cuba memanaskan lagi isu pada malam ini, insya-Allah. Iaitu kita akan membincangkan mengenai tajuk politik Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu sebagai Ketua Pembangkang Malaysia pada masa ini, insya-Allah. Dan insya-Allah yang akan bersama dengan kita pada malam ini tidak asing lagi, iaitu bersama dengan kita YB yang berhormat Senator Ustaz Haji Idris bin Haji Ahmad. Selamat datang Ustaz kepada di dalam page Dewan Pemuda Bukit Gantang, insya-Allah. Okay, terima kasih. Ya, terima kasih terutamanya kepada Ustaz atas kesudian untuk bersama dengan kita pada malam ini bagi membincangkan satu topik yang agak panas sebenarnya untuk kita bincangkan. Dan kalau kita tengok dari segi tajuknya, ia berkaitan dengan pemimpin, ia berkaitan dengan satu tugas sebagai seorang manusia, seorang Muslim, seorang yang mempunyai kerakyatan Malaysia, iaitu mesti adanya kepimpinan dalam politik Malaysia ini. Dan sebagai permulaan, kita kena tengok tugas kita sebagai manusia, sebagai seorang Muslim, ialah menjadi khalifah, iaitu iqamatuddin wa siyasatud dunya bihi, iaitu mendirikan agama dan mentadbir dunia dengan agama tersebut. Jadi sebab itulah kita membincangkan perkara ini, sebab ia berkaitan dengan tugas kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba Allah di muka bumi ini, yang berkaitan juga dengan perlembagaan Malaysia, iaitu selari dengan perlembagaan Malaysia, insya-Allah. Jadi pada malam ini harap Ustaz tak panaslah kita membincangkan topik ini. Baik, saya rasa kita tidak perlu panjangkan cerita, dan sebenarnya penonton-penonton pun nak dengar apakah komen YB Ustaz yang mana telah dilantik dalam membantu menerajui negara kita ini. Saya bawalah terus kepada soalan. Terus boleh Ustaz lah? Tak ada pengenalan-pengenalan lah kan? Okay. Jadi kita terus kepada soalan yang pertama. Bagi kita meraihkan penonton-penonton daripada jauh, saya dapat makluman daripada unit teknikal bahawa yang menonton kita pada malam ini seluruh Malaysia. Mungkin ada yang di luar negara juga yang turut bersama dengan kita bagi menguasai isu yang berlaku pada malam ini, insya-Allah. Bagi soalan yang pertama Ustaz, untuk kita buka perbincangan. Kalau kita tengok kekalutan politik yang dicipta oleh Ketua Pembangkang kita pada baru-baru ini, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, sehingga melibatkan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong masuk ke dalam isu yang dibawa ini, kekalutan politik yang dibawa ini. Apakah komen YB Ustaz? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Fitri yang menjadi moderator pada malam ini, dan terima kasih kepada Lajnah Penerangan PAS Kawasan Bukit Gantang bersama dengan unit media Dewan Pemuda PAS Bukit Gantang untuk membicarakan tentang topik yang begitu hangat sekali. Apabila dihangatkan pada 23 hari bulan Oktober baru-baru ini, ketika 3 hari sebelum menjelang pilihan raya negeri di Sarawak, di Sabah pada 26 hari bulan, maka tercetus satu isu yang mengatakan bahawa Tan Sri Mahyudin telah kehilangan majoriti di dalam sokongan di parlimen, dan ianya berlarutan begitu rupa, dan akhirnya kita dapat lihat pada 13 hari bulan baru ni Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Ketua Pembangkang
yang telah pun mengadap Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong untuk membincangkan tentang apa yang kononnya dia memiliki number, walaupun seperti didedahkan oleh Datuk Berjaya Sura yang dia menyebut bahawasanya pertemuan tersebut dia tidak pun mengeluarkan senarai nama di kalangan ahli parlimen. Kita perlu sedar bahawasanya dalam konteks untuk nak memilih Perdana Menteri ini, dia bukan nak pilih jawatan kuasa surau ataupun jawatan kuasa masjid. Itu pun nak pilih jawatan kuasa surau masjid itu pun dia memerlukan juga beberapa perkara yang perlu ditapis, terutamanya yang nak memilih itu ialah merupakan anak karya di situ, yang ada syarat-syarat dia, yang merupakan mereka yang register di dalam kawasan anak karya, melayakkan mereka memilih pengurusi ataupun jawatan kuasa masjid ataupun jawatan kuasa surau. Begitulah juga dengan soal pemilihan Perdana Menteri yang kita ni ialah, konsep kita ialah raja berperlembagaan. Maka menurut kita ni ada buku panduan kita, iaitu kita ada perlembagaan yang telah pun mesti menjadikan sebagai satu panduan atau pedoman di dalam memilih pemimpin, terutama dalam konteks Perdana Menteri. Kalau kita lihat dalam perkara 43-2-B yang menyebut yang di-Pertuan Agong hendaklah melantik, inilah perlembagaan kita, seorang ahli Dewan Rakyat yang pada hematnya mungkin mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat itu sebagai Perdana Menteri untuk mempengerusikan jamaah menteri. Ini clear disebut situ. Oleh itulah sepatutnya apabila dia memerlukan, ketika dia mengadap yang di-Pertuan Agong itu, dia mesti membawa senarai-senarai. Kalau ianya benar betul, tidak ada masalah. Kerana kita menghormati dari segi aspek undang-undang yang perlu kita lihat, konteks perlembagaan, siapa yang ada numbers, siapa yang ada sokongan, dan dikemukakan. Kerana yang di-Pertuan Agong ialah merupakan orang yang tidak menyebelahi mana-mana. Dia merupakan menaung mana-mana parti ataupun mana-mana yang mendapat sokongan, maka itulah merupakan kerajaan dia. Ini clear dalam hal seperti begitu. Dan sepatutnya kita lihat apabila sudah dia mengadap, bawalah benda yang dia katakan memiliki number sokongan yang menyokong dia. Kerana di situ barulah kita dapat lihat berlakunya proses-proses yang membolehkan untuk dilantik beliau sebagai Perdana Menteri. Itulah yang disebut oleh semua pakar-pakar undang-undang di kalangan tokoh-tokoh akademik, tokoh-tokoh sains politik menghuraikan. Sepatutnya Datuk Seri Ibrahim kemukakan. Jadi dan perkara ini tidak sepatutnya dibebankan di Perdana Tuan Agong untuk mendapat 120. Itu tugas beliaulah yang akan membawa bukti yang mendapat sokongan terhadap ahli-ahli parlimen yang menyokong beliau. Itu yang sepatut berlaku begitu. Jadi saya rasa itulah yang menjadi mukadimah pembincangan kita pada ya, terima kasih Ustaz. Itulah komen daripada YB Senator kita berkenaan dengan kekalutan yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Ketua Pembangkang, yang mendakwa bahawa beliau mempunyai nombor yang jelas, nombor yang tepat untuk memastikan beliau dinaikkan, ditabalkan menjadi Perdana Menteri. Jadi sebenarnya kekalutan tersebut ditarik sekali Duli Yang Maha Mulia untuk terlibat, sedangkan Duli Yang Maha Mulia tidak terlibat dalam sistem politik, kecuali beliau lah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka yang menentukan berdasarkan perlembagaan. Jadi itulah pelantikan Perdana Menteri, kita kena faham ia bukannya seperti mana kita melantik organisasi-organisasi lain, dia ada mengikut perlembagaan. Baik, sebenarnya kekalutan tersebut adalah satu benda yang disebut tadi bahawa satu benda yang tidak mengikut prosedur yang sebenar, yang mana sebenarnya perlu dibawa secara formal berkenaan dengan perkara-perkara yang perlu nak ditimbulkan. Dan kalau kita tengok daripada perkara yang berlaku ini, ada beberapa kegagalan yang telah berlaku sebenarnya, Ustaz. Yang pertama, kita tengok bagaimana kegagalan Datuk Seri Anwar dalam usaha mengambil alih kuasa, dan yang kedua, kepada warisan tewas di Sabah. Itu kegagalan yang kedua. Dan kegagalan yang ketiga ialah
Pakatan Harapan berpecah dua. Ada yang mengikut yang menyebelahi kem Anwar dan ada juga yang menyebelahi kem Hadi. Apakah rakyat masih boleh menaruh harapan sebenarnya Ustaz kepada mereka ini? Dia apabila dulu mungkinlah apabila banyak rakyat tertipu dengan slogan-slogan yang retorik yang mereka bawa, seperti kononnya mereka nak wujudkan satu good governance, yang merupakan kerajaan yang tidak menafikan tentang soal hak istimewa Bumi Putera berkenaan dengan hal ehwal keadaan penghayatan Islam dan sebagainya. Tapi apabila 22 bulan rakyat sudah pun memberikan mandat kepada mereka, mereka jawapannya sudah pun terjawab. Itu yang menyebabkan rakyat sudah dapat menilai. Sebab itu berulang-ulang kali kita lihat, yang paling kita tengok sekali ialah apabila keputusan PRK pilihan raya di Kimanis di Sabah, ia telah pun memberikan tamparan yang hebat kepada Pakatan Harapan pada ketika itu, lanjutan daripada pilihan raya Cameron, kemudian Semenyih, kemudian di Negeri Sembilan. Itu kita tengok bagaimana rentetan-rentetan daripada situ. Dan rakyat juga melihat bagaimana keadaan yang kita tengok, pergaduhan ataupun kem-kem yang wujud di dalam perikatan, di dalam Pakatan Harapan PH sendiri pun. Kita tengok di sana ada blok Mahathir, ada blok Anwar Ibrahim. Dan terakhir sekali apabila kita tengok di Sabah baru ni, Pakatan Harapan juga telah pun hilang sokongan untuk rakyat memilih mereka, walaupun dulunya mereka adalah merupakan kerajaan di Sabah, tetapi dalam pilihan raya 26 hari bulan baru-baru ini, rakyat Sabah sendiri pun telah menolak Pakatan Harapan yang diketuai oleh warisan di sana. Maka sebab itu rakyat sudah beri peluang pada mereka 22 bulan, dan orang telah melihat kegagalan, sama ada dari segi sudut ekonominya, segi sudut perpaduan kaumnya kita lihat. Maka akhirnya kita tengok rakyat semakin hari sudah pun tahu di manakah intan dan di manakah batu, ataupun di manakah palsu, ataupun di manakah yang dikatakan sebagai perkara yang benar-benar pejuang untuk rakyat dan sebagainya. Ya, terima kasih Ustaz. Itulah dia komen YB Senator kita berkenaan dengan kegagalan-kegagalan yang dihadapi oleh Pakatan Harapan, dan juga yang dibawa polemik yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai ketua pembangkang bagi menimbulkan satu isu yang baru, tetapi masih tidak berjaya sebenarnya disebabkan kegagalan mereka dalam membuktikan apa yang mereka katakan, apa yang mereka janjikan selama 22 bulan. Itulah yang kita perlu sedar sebenarnya, terutamanya kepada anak-anak muda. Jangan kita melihat dari segi semangat sahaja, tetapi kita tidak faham apakah isu sebenar. Kerana anak-anak muda, orang-orang muda sekarang ni hanya berpandukan kepada media sosial. Jadi sekarang ni kita juga perlu memberikan penerangan, kami dan juga perlu memberikan penerangan dalam media sosial, supaya anak-anak muda dapat maklumat yang jelas, dapat faham mengenai isu-isu yang ditimbulkan, terutamanya berkaitan dengan politik semasa Malaysia ini, insya-Allah. Baik, untuk kita melihat tadi kita melihat skop luar daripada PAS, supaya sekarang ni kita kena tengok pula, kita nak tengok pula Ustaz, berkaitan dengan dalaman kita sebagai sebuah parti Islam, iaitu PAS. Kita dilihat sebenarnya tenang dalam menghadapi situasi-situasi ini, krisis politik tanah air, yang mana ahli-ahlinya patuh kepada arahan pemimpin. Dan juga PAS dalam masa yang sama, PAS menjaga ikatan setia kawannya dengan pakatan-pakatan yang telah dimeteraikan perjanjiannya, terutamanya dalam pilihan raya negeri Sabah baru-baru ini. Oleh itu, saya nak tanya kepada Ustaz, apakah sebenarnya rahsia kekuatan PAS untuk maklumat kepada penonton-penonton pada malam ini? Dan sebenarnya inilah merupakan satu bentuk kajian, bukan saja dari kalangan pengkaji-pengkaji sains politik di Malaysia, malahan pengkaji-pengkaji sains politik di dunia, termasuk dari kalangan pensyarah-pensyarah
ataupun di kalangan pengkaji-pengkaji sains politik seperti Oxford dan juga daripada universiti-universiti luar negara yang datang Monash University yang sering berjumpa dan interview dengan pimpinan PAS nak mengetahui tentang apakah rahsia kekuatan yang ada kepada PAS begitu. Ini tidak lain dan tidak bukan antara perkara yang kita lihat, kerana PAS ni bukan saja dia sebagai satu politik, parti politik, dia juga merupakan siasah dan juga dakwah dan tarbiyah. Ini 3 komponen yang ada kepada parti kita. Dalam konteks kita katakan untuk dakwah, kita menyuruh orang supaya untuk nak kenalkan Islam, untuk nak beritahu ajaran Islam tu apa dia, nak beritahu berkenaan dengan iman ni apa dia, berkenaan dengan Islam ni apa dia, ihsan akhlak ni apa dia. Itulah yang diajar oleh PAS. Kemudian tarbiyahnya pula, apabila orang dah faham tu, kita nak menggerakkan mereka menjadi petugas pula, menjadi seorang yang kita didik, yang kita asuh mereka untuk menjadi pemimpin daripada peringkat pemudanya, daripada peringkat cawangannya, daripada peringkat kawasannya. Itu melalui proses tarbiyah. Ataupun apabila kita dapat raw material, bahan mentah ni tadi, kita proses, akhirnya kita didik elok-elok, maka akhirnya mereka ni menjadi seorang pemimpin kepada parti kita. Itu hasil daripada tarbiyah. Dan politiknya pula, apabila kita sudah tentu hasil daripada dakwah, tarbiyah, maka kita di sana kita tidak lupa. Kerana dalam konsep yang perlu kita lihat, kita hendak juga kepada soal pemerintahan ataupun negara. Kenegaraan itu perlu. Sebagaimana Imam Ghazali pernah menyebut dalam kitab dia, Al-Iqtisad fil I'tiqad. Dia kata, ad-dinu usun, wal maliku harisun, wa ma la assalahu pamahdum, wa ma la harisalahu padaya'. Imam Ghazali sebut, dia kata, agama itu asas. Manakala pemerintah itu ialah penjaga. Suatu yang tidak ada asas akan runtuh, dan suatu yang tidak ada penjaga akan hilang. Maka sebab itu, lah apa benda sekalipun, kita meletakkan dalam gerak kerja kita itu ialah agama. Islam itu sebagai asas kepada gerak kerja politik kita, kepimpinan kita, tarbiyah kita, dakwah kita. Kita meletakkan asasnya situ. Kemudian apabila pemimpinnya pula, dia merupakan penjaga, pengawal kepada untuk masyarakat, untuk negara, diamanahkan kepada dia, maka kita lakukan perkara-perkara yang sepatutnya kita lakukan sebagai seorang pemimpin. Ini 3 komponen yang ada ke dalam PAS. Maka sebab itu, apabila kita meletakkan, sebab apa? Contoh dia baru-baru ni, kita telah membuat persiapan terutama dalam konteks pilihan raya negeri di Sabah. Sudah 30 tahun kita berada di Sabah, di sana. Pada asalnya kita tengok orang-orang rakyat Sabah pada mula asal mereka tak kenal PAS. Mereka tak tahu PAS ni apa dia. Mereka tengok lambang bulan waktu tu, mereka anggap seolah-olah macam mereka sebut kata parti Jepun bertanding di Sabah waktu itu. Tapi alhamdulillah sekarang mereka sudah pun dapat jinak. Kita telah pun adanya pasti yang disertai oleh masyarakat di sana. Mereka kenal rupanya PAS ni bukan saja parti politik pilihan raya 5 tahun sekali. PAS juga merupakan parti pendidikan, yang kita ada pondok, yang kita ada tahfiz, yang kita ada sekolah rendah. Semuanya kita buat di sana. Kita bergerak selama 30 tahun dan kita tidak pernah tak bertanding di sana. Tiba-tiba parti membuat keputusan kita tidak bertanding di politik pilihan raya negeri Sabah baru ni, kita tak bertanding. Maka ahli boleh patuh ikut. Walaupun sedih bila kita tengok di sana sudah pun ada persiapan dari kalangan di markah-markah sana. Kita telah turun rumah ke rumah buat persiapannya dari segi penculaannya, dari segi gerak kerja kebajikan yang kita telah buat lama dah pun. Kita penyokong kita bukan ada wang, bukan ada duit. Dengan ada sebagainya, kita beli beras, kita bantu orang-orang sana, projek kebajikan kita. Tapi bila tiba-tiba parti membuat keputusan tak bertanding, atas asas dia adalah kita nak menjaga maslahat perpaduan kita. Yang pertamanya. Yang kedua ialah untuk
kita nak menjaga tentang pentingnya Perikatan Nasional dan juga Muafakat Nasional ini menang. Dan yang ketiganya, kita nak pastikan supaya Pakatan Harapan di Sabah itu kita akan dapat tewaskan. Maka akhirnya ngikut-ngikut kita dapat terima dengan baik. Maka sebab itulah saya selalu sebutlah, ahli-ahli PAS ni orang kata yang paling terbaik di dunia lah. Yang paling baik di dunia. Kita boleh ikut, patuh kepada arahan yang diarahkan oleh pimpinan kepada mereka. Walaupun itu kehendak diri mereka, sepatutnya mereka hendak. Tapi apabila keputusan yang telah dibuat, maka mereka mendengar sami'na wa ata'na. Mereka dengar dan mereka taat. Ini rahsia yang kita letakkan yang pertama. Sebab yang keduanya, kita lihat PAS ni dalam apa gerak kerja sekalipun, kita meletakkan kerja buat kita ini, kita menyertai PAS ialah salah satu daripada mekanisme cara untuk kita nak melakukan kerja-kerja amal di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh itu, dalam soal pertandingan pilihan raya, dalam soal kita nak dapat kuasa, soal sebagainya, maka itu kita bertitik tolak daripada aspek seperti begini. Maka akhirnya inilah yang kita tengok, masyarakat boleh, ahli-ahli PAS boleh menerima atas apa suasana keadaan sekalipun, kerana ini rahsia yang ada kepada PAS. Walaupun kadang-kadang PAS ni ahli dia terdiri dari kalangan ahli yang miskin. PAS ni merupakan parti yang tidak kaya, tetapi kita mempunyai orang yang kaya jiwa. Laisal ghina ghinal mal, walakin ghina ghinan nafs. Bukanlah kaya itu kaya harta, tetapi ialah kaya kita ni kaya jiwa. Ya Ustaz, berdasarkan penerangan yang Ustaz bagi tadi, ini menunjukkan bahawa sebenarnya PAS ini adalah sebuah parti politik yang unik sebenarnya. Kepada penonton-penonton sekalian dan para pendengar yang dirahmati Allah, kita dapat lihat sebenarnya PAS itu adalah sebuah parti politik yang sangat unik, kerana ia ditubuhkan bukan atas dasar pemerintahan politik semata-mata, tetapi asasnya adalah dakwah, tarbiyah dan juga politik. Itu adalah asas bagi penubuhan Parti Islam Malaysia itu sendiri. Dan kalau kita tengok tadi yang lebih dekat, contohnya mengenai isu kepatuhan ahli kepada arahan pimpinan ini, iaitu berkenaan dengan pilihan raya negeri Sabah. Jelas menunjukkan bahawa ahli-ahli PAS ini tahu bagaimanakah untuk bertindak dengan keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh parti kita sendiri. Sebab tu kita nak bawa isu ini dibincangkan. Walaupun kita tengok tajuk berkenaan dengan politik Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebenarnya kita nak bincangkan dari sudut Islamnya bagaimana, sebenarnya yang sepatutnya bagaimana. Sebab itulah kita perlu tengok setiap isu yang ditimbulkan berdasarkan agama. Itu yang PAS bawa. Sebab tu sekarang ni anak-anak muda lah biasanya yang terlalu memberontak. Kerana apa? Kerana mereka merasakan bahawa PAS ini adalah semata-mata politik untuk pemerintahan negara, untuk semata-mata untuk menjaga kepentingan-kepentingan tertentu. Dan mereka tidak nampak sebenarnya asas bagi PAS ini adalah untuk membawa dakwah Islamiah. Berpegang dengan Islam, maka kita akan faham setiap isu yang dibawa oleh orang, setiap isu yang dibawa oleh sesiapa sahaja akan kembali sebenarnya yang menentukan pengadilannya adalah Islam. Itu kena faham. Jadi terutamanya anak-anak muda, jangan terlalu terpengaruh dengan isu-isu yang dibawa. Sepatutnya kita lihat dari segi konteks agamanya. Itulah yang dibawa oleh PAS. Dan ahli-ahli PAS sendiri, bukan kita nak menyatakan bahawa keseluruhan ahli PAS itu boleh memahami sepenuhnya apa yang Islam, apa yang PAS bawa, tetapi majoritinya memahami. Dan masih ada sebenarnya anak-anak muda kita yang tersasar sebenarnya, masih tersasar, masih tidak memahami sebenarnya apa yang ingin dibawa oleh PAS dalam tiga konteks aspek yang utama yang dibawa oleh PAS sebenarnya. Berdasarkan perkara tersebut yang mana disentuh juga oleh Ustaz tadi berkaitan dengan Perikatan Nasional, kita digembar-gemburkan mengenai Perikatan Nasional ini di awal pemerintahannya merupakan kerajaan pintu belakang ataupun tebuk atap pintu belakang. Itu istilah itu penting sebenarnya untuk dibawa sebagai satu isu, terutamanya kepada anak muda, sehingga ramai yang melenting, ramai yang memberontak dengan isu-isu tersebut hanya dengan istilah.
Tetapi kalau kita lihat bagaimanakah satu polemik yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, adakah dia tidak dikategorikan sebagai cuba untuk menebuk atap? Itu apakah komen YB Ustaz untuk isu ini? Adakah sama kalau kita nak sebut dia sebagai istilah kerajaan pintu belakang? Okay, terima kasih. Saya teringat ada satu pepatah Arab sebut, dia kata apa? Darabani wa baka, syatamani washtaka. Dia pukul aku, dia pergi mengadu ke orang, kata orang tu pukul dia. Dia maki orang, dia bagi tahu ke orang, orang tu caci dia. Samalah juga seperti mana PH ni. Sedangkan mereka pun buat yang sama. Contoh dia apabila di dalam pembentukan ketika selepas daripada pilihan raya umum di Sabah pada tahun 2018 yang lalu. Ketika waktu itu antara Pakatan Harapan dengan PH, Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional ketika itu memiliki kursi draw 29-29. Selepas itu berlakunya 6 daripada anggota BN yang melompat masuk menyertai warisan ataupun menyertai Pakatan Harapan. Jadi mereka memiliki 35 kursi. Walaupun pada peringkat awalnya yang angkat sumpahnya itu ialah daripada Musa Aman, bekas Ketua Menteri Sabah. Tetapi lepas tu pula berlakunya pula kes 6 daripada adun daripada Barisan Nasional ni, 2 daripada UMNO dan 4 daripada UMNO, 2 daripada UPKO. Maka waktu itu kerajaan pun terbentuk di bawah Syafiq Afdal, hinggalah kes itu dibawa ke mahkamah tinggi dan juga mahkamah persekutuan, dan itu semua sudah menjadi satu akademik lah, dan menjadi akademik. Tapi nak sebutnya ni kerajaan apa pula? Kerajaan apa pula? Kalau hak yang kita dia sebut tentang kerajaan tebuk atap, kerajaan pintu belakang dan sebagainya, sehingga mereka tidak mengiktiraf. Ni yang mereka pula, yang dia pula hari ini pergi mengadap Dr. Agong, tak membawa pun senarai nama yang sepatutnya bawa. Kurang-kurangnya Tan Sri Mahyudin dulu dia bawa SD yang ditandatangan oleh semua dari kalangan anggota-anggota ahli parlimen yang menyokong Tan Sri, yang menepati dengan Perlembagaan Malaysia yang dirasakan pada hemat yang di-Pertuan Agong, dia mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat ataupun dari kalangan ahli parlimen. Maka tak timbul soal. Sebab tu yang di-Pertuan Agong ketika dia merasmikan sidang parlimen awal penggal baru ni, dia telah menyebut bagaimana sejarah terbentuknya kerajaan yang ada pada hari ini. Jelas sebut. Tapi kenapa diungkit-ungkitkan begitu? Dan mereka lupa. Memang jenis mereka ni, mereka lupa. Mereka merupakan orang yang korup, tapi mereka tuding orang lain korup. Mereka tu kleptokrasi, tapi mereka juga tuduh orang lain kleptokrasi. Macam tadilah, darabani wa baka. Dia pukul orang, dia bagi tahu ke orang pukul dia. Padahal dia pun sama saja terhadap apa yang mereka bertindak tadi. Tapi mereka menguasai tentang medsos, mereka menguasai, mereka ada RBA, mereka ada cyber trooper, mereka yang buat macam-macam, dia tak kisah. Soal macam mereka nak buat, asalkan mereka bolehi matlamat yang ada kepada mereka, maka mereka lakukan untuk mereka tak letakkan tagline begitu. Padahal mereka pun sama seperti mana apa yang dituduh kepada orang lain. Wallahualam. Ya, itulah yang dimaksudkan. Kalau kita lihat bagaimanakah diterjemahkan kerajaan pintu belakang. Kerajaan pintu belakang sebenarnya ia adalah satu istilah sahaja yang bertujuan untuk memburukkan satu keadaan. Dan apabila dibawakan istilah tersebut kepada apa yang mereka lakukan sekarang ini, dia akan jadi satu penafian pula. Itu adalah kita kena faham, isu-isu yang dibawa dalam politik adalah perkara yang tidak boleh dipercayai 100% sebelum diperjelaskan, dibuktikan perkara tersebut. Itu kena faham, itu kita kena tahu, yang mana istilah-istilah itu sebenarnya tidak logik pun dan juga tidak selari pun dengan perlembagaan.
sebenarnya yang diterangkan oleh YB Ustaz tadi berkenaan dengan apa yang berlaku yang sehingga menyebabkan Perikatan Nasional memerintah adalah mengikut landasan yang digariskan oleh perlembagaan. Maka tidak ada istilah sebenarnya kerajaan pintu belakang. Kita kena faham istilah tersebut hanya untuk memberikan satu persepsi yang buruk supaya orang-orang yang hanya menjadikan media sosial ini sebagai rujukan, dia akan terpengaruh dengan apa yang dibawa, dengan istilah yang dibawa tersebut. Dan saya rasa kita berhenti seketika untuk siaran langsung pada malam ini. Jangan berhenti untuk terus bersiaran bersama kami, dan insyaAllah selepas ini Ustaz akan kongsi lagi lebih isu-isu yang lebih hangat. Kalau dah rasa panas, kita tunggu selepas ini insyaAllah. Ya, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, terima kasih kerana terus bersiaran bersama dengan kami di dalam siaran langsung berkenaan dengan tajuk yang dipilih khas di dalam page Pemuda Bukit Gantang ini, insya-Allah. Kepada penonton-penonton yang masih setia bersama dengan kami, share live ini supaya kita dapat memberikan manfaat kepada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang lain yang mungkin tidak tahu mengenai perbincangan kita pada malam ini. Dan sambil-sambil itu juga like dan follow page kami ini, iaitu page Pemuda Bukit Gantang. InsyaAllah pada malam ini kita akan teruskan perbincangan berkenaan dengan tajuk yang kita putuskan kita bawa sebagai satu isu yang menarik untuk kita bincangkan menurut perspektif yang sebaiknya dan yang digariskan oleh Islam itu sendiri, insyaAllah. Dan Ustaz, kita kena tengok berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dilalui oleh PAS, ini ada kaitannya sebenarnya dengan perkaitan tajuk yang kita nak bincangkan, yang kita telah bincangkan, iaitu bagaimanakah untuk melahirkan seorang pemimpin yang berwibawa, yang betul-betul memastikan kesejahteraan rakyat, yang mana kita tengok bahawa PAS pernah dizalimi oleh musuh. Biasa kalau kalau musuh menzalimi kita itu biasa. Jadi, dan juga sebenarnya PAS pernah dikhianati oleh kawan dalam sejarah politik. Berapa kali kalau kita tengok bagaimana PAS telah melakukan kerjasama dengan beberapa parti politik yang lain, tetapi PAS dikhianati. Apakah harapan PAS sebenarnya dalam kerjasama Muafakat Nasional yang sekarang ini kita melakukan satu kerjasama yang baru? Dan sebenarnya apakah harapan PAS dalam pemuafakatan nasional ini dan juga Perikatan Nasional demi pilihan raya umum yang ke-15 nanti, insyaAllah? Okey, terima kasih.
Di dalam soal apabila kita bercakap berkenaan dengan hal yang berkaitan dengan sejarah perjuangan PAS, yang PAS ni selalu orang sebut lah, istilah dia mudah kita nak faham. Pengalaman PAS ni, parti mana yang PAS tak lawan? PAS lawan dengan UMNO, PAS lawan dengan DAP, PAS lawan dengan PKR, PAS lawan dengan... Semua kita berlawan. Dan parti mana pula yang kita tak berkawan? Itu hebat tu. Orang lain mungkin sekat berkawan tak. Tapi kita berkawan dengan berlawan ni ada pengalaman semua. Semua asas apabila kita berkawan sebagainya, ialah yang kita letaknya, semuanya berlandaskan kepada kepentingan Islam itu letak di mana. Sebab tu nama dia ialah nama ta'awun, nama tahaluf, bukan nama walak. Dia walak berbeza dengan ta'awun ataupun tahaluf. Kerana walak kita ialah kepada Presiden PAS. Ketaatan kita, arahan daripada dia. Dengan rakan ta'awun ataupun tahaluf, kita hanyalah mempunyai persefahaman yang kita telah pun letakkan syarat-syaratnya tadi. Maka sebab itu kita boleh berkawan dengan semua orang. Asas dia ialah mesti kepada Islam itu sendiri, perjalanan Islam itu sendiri, dan juga untuk maslahah ummah, rakyat dan juga negara. Itu yang menjadi asas apabila kita nak berkawan dengan orang. Maka sebab itu hari ini kita bersama-sama dalam Perikatan Nasional. Orang selalu tanya apa yang dikatakan Perikatan Nasional dengan Muafakat Nasional. Muafakat Nasional ni dalam konteks kita ialah untuk bersama-sama bagi mengukuhkan, terutama dari kalangan orang-orang Islam dan Melayu Bumi Putera yang terdapat di negara ini. Itu Muafakat Nasional. Manakala Perikatan Nasionalnya, dia merupakan Grand Coalition. Grand Coalition yang melibatkan GPS di Sarawak dan juga melibatkan Gagasan Rakyat Sabah di Sabah. Jadi gabungan antara Sabah dan Sarawak itu bersama-sama di Semenanjung akan kita membentuk satu Grand Coalition. Dan insya-Allah juga kita dalam perjalanan proses kita pada hari ini untuk penyertaan bersatu juga akan bersama-sama dengan Muafakat Nasional nanti. Jadi apa perkara yang kita buat pun tuan-tuan, ialah kita meletakkan kepentingan Islam itu mendahuluinya. Dan kita boleh lupa segala permusuhan kita yang lama. Lama. Kerana kita berpegang dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anfal ayat 61 hingga 62. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas samiul alim. Wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbakallah wallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut wa in janahu lis-salmi, jika mereka itu nak cenderung untuk nak mewujudkan perdamaian dengan kamu, maka hendaklah kamu cenderung kepadanya. Serta kamu bertawakal, serah kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya ia maha mendengar, lagi maha mengetahui. Wa in yuriduka, wa in yuri an yakhda'uka. Ini selalu orang duk tanya. Dia tanya macam mana Ustaz, kalau orang tipu sebagainya, Allah Ta'ala telah sebut dalam Quran. Wa in yuridu an yakhda'uka, fa inna hasbakallah. Kalau mereka itu untuk bertujuan untuk menipu kamu, cukuplah kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita mesti jujur dengan orang. Yang penting kita mesti melakukan apa yang sepatut kita lakukan, kebaikan apa yang kita telah pun bersetuju bersama. Itu yang penting kepada kita. Kalau orang lain nak menipukan sebagainya, itu terpulang. Yang penting Islam telah mengajar kepada kita, fa inna hasbakallah. Biarlah Allah Ta'ala yang kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam urusan ini. Ini yang diajar di dalam agama kita. Kerana politik kita ni berpegang dengan agama. Kita ikut rujukan agama. Kalau orang nak tuduh kita peralatkan agama ke tunggang agama punya pasal lah. Itu terpulang kepada awak. Awak nak dakwah apa? Kalau kami ni kamu kata kami tunggang agama, rujukan kami Islam, kamu pula rujukkan apa pula? Kamu rujuk daun teruk, daun 52.
Kan? Kami ada asas kami. Asas yang kami buat begitu. Terpulang kamu nak rojok apa perkara sekalipun, terpulang. Kerana kita yakin terhadap apa yang kita lakukan ini, sebab apa saja tindakan kita, rojokkan kita ada ulama. Kita boleh buka kitab-kitab Quran, hadis, ijma', qiyas, dan juga segala permasalahan-permasalahan berdasarkan kepada qawaid fiqhiyah, berdasarkan kepada usul fiqh, berdasarkan kepada siasat syar'iyah, berdasarkan maqasid, semuanya kita buat keputusan berasaskan kepada situ. Inilah pas apabila kita membuat satu perjalanan politik kita tidak lari dalam konteks begini. Wallahualam. Ya. Itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang terus setia bersama dengan kami. Itulah dia PAS, iaitu PAS berkawan dan juga bermusuh ada dasarnya, iaitu atas dasar Islam. Apa yang dibawa oleh Islam berpandukan perkara tersebutlah PAS menjadikan dia sebagai rujukan untuk berkawan, dan juga PAS menjadikan rujukan untuk bermusuh. Dan penilaian bagi manusia itu adalah berdasarkan perjanjian, berdasarkan kata-kata. Kita tidak boleh menilai seorang itu berdasarkan apa yang terlintas di dalam hati. Jadi sebab itulah kita berpegang kepada perjanjian. Maka itulah sebenarnya landasan yang dibawa oleh PAS sebenarnya. Baik, kalau kita tengok dalam wawancara yang baru-baru ni yang dianjurkan oleh Sinar Harian, yang mana pakar perlembagaan Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz berkata, pembubaran parlimen bukanlah satu penyelesaian yang terbaik bagi menyelesaikan kancah politik ataupun kekacauan politik yang berlaku pada masa kini disebabkan penularan COVID-19 ini ataupun COVID-19 yang semakin meruncing ini. Kita boleh tengok sebagai buktinya pilihan raya negeri Sabah yang baru-baru ini, ya betul krisis politiknya selesai. Selesai ini maksudnya berdasarkan perlembagaan lah. Kalau kita nak kirakan krisis politik di kedai kopi sampai bila tak selesai, betul kan? Kalau kita nak bincangkan politik di kedai kopi sampai bila tak selesai. Yang ni kita nak bincangkan bahawa walaupun dengan pilihan raya negeri tersebut krisis politik selesai, tetapi kita lihat bahawa penularan COVID-19 ini semakin mengganas sehingga tersebar ke seluruh negara kita, sehingga menyebabkan ada sebahagian tempat, sebahagian negeri terpaksa diperketatkan PKPB yang baru-baru ini kita boleh lihat. Dan dalam keadaan situasi tersebut masih ada sebenarnya pihak yang beria-ria untuk mahu parlimen dibubarkan dan yang akan menyebabkan pilihan raya umum ke-15 ini dilaksanakan. Apakah pandangan YB? Ya, sebab tu kita ni berpolitik ni, kalau kita sebagai pemimpin, kita ni menjadi khadam rakyat. Kita menjadi pemudah untuk rakyat, bukannya untuk nak menyusahkan rakyat. Sepatutnya konteks yang ada pada hari ini, penumpuan kita ialah kepada soal untuk menghadapi COVID-19. Terutama kita tengok pada hari ini dari kalangan Barisan Hadapan yang diketuai oleh petugas-petugas di Kementerian Kesihatan. Kita tengok bertukuh lumus untuk memerangi musuh kita yang ada pada hari ini, kerana gelombang ketiga ni agak drastik, agak pantas dari segi virusnya bergerak gitu. Oleh itu sepatutnya bukan itu yang duduk menjadi perbahasan, awak cukup number atau tak cukup number, awak nak menghadap agung tak menghadap agung. Patutnya kita fikirkan ialah bagaimana cara untuk kita nak menyelesaikan masalah ini. Kerana virus ni dia tidak kenal siapa dia. Sama ada PAS ke, sama ada atas pagar ke, tak ada parti ke, orang DAP ke, orang warisan ke, orang UMNO ke, orang PKR ke. Semua. Tapi cuma apabila Dr. Zul dianggap positif, maka semua orang serang dia. Mereka lupa dalam masa yang sama, yang terlibat dari kalangan adun PKR ada, adun PAN pun ada, adun dari kalangan DAP ada. Jadi tiba-tiba apabila Dr. Zul ni hibuk, marah pada Dr. Zul sebagainya. Jadi inilah benda-benda kadang-kadang ni, sebab tu kita pun tak bolehlah beriman sangat dengan medsos ni, kan? Benda-benda hak yang mereka buat ni memang hak yang jenis duduk permainan yang duduk main di dalam cyber trooper ni. Kadang-kadang mereka ni bukan nak cari kebenaran,
kerana mereka tu lebih kepada nak cari makan, kerana mereka bukan nak cari untuk kebenaran. Sebab tu apabila kita berhujah macam mana pun, mereka tidak akan terima kebenaran pada kita. Ialah lebih baik kita move forward. Tugas kita ialah untuk nak menjaga rakyat. Kerana kita sedar dalam konteks pada hari ini, kita tengok Malaysia sendiri pun hari ini sudah 170 orang yang meninggal dunia. Kalau kita tengok dalam konteks dunia hari ini, ada 34.4 juta kes positif COVID-19 ni. Amerika 7.9 juta di Amerika. Diikuti pula oleh India 7.2 juta. Brazil 5.2 juta. Ini di antara mereka yang positif. Alhamdulillah negara kita nampak dengan kejayaan yang kita boleh mengawal pada peringkat awalnya. Yang pertama, hasil daripada kebijaksanaan dari kalangan KKM kita, frontliner kita. Yang keduanya ialah inisiatif yang diberikan oleh pihak kerajaan yang dipimpin oleh Tan Sri Mahyudin. Yang ketiganya, rakyat Malaysia sendiri merupakan rakyat yang patuh, yang taat kepada arahan. Mereka tak semacam orang lain. Negara-negara lain bila buat PKP, mereka berontak, buat demonstrasi, mereka rempuh polis. Tapi alhamdulillah di Malaysia tidak. Sebab tu ini cara-cara yang pun dapat kita atasi benda gitu. Dan oleh itu pada kita ialah tak sepatutnya dalam soal ini kita nak bincang bab berkenaan dengan supaya wujudnya rasa tidak kestabilan, akhirnya hilang tumpuan fokusnya. Hari ini kita orang politik ni kena fikir ialah rakyat, kesusahan rakyat. Bukannya soal kita saja. Sebab tu dalam kajian-kajian hari ini ada artikel-artikel yang ditulis oleh akademik dan juga semi-akademik. Yang mereka tulis hari ini, politik era pandemik. Agak menarik hari ini. Dia kata politik era pandemik pada hari ini, dia lebih saintifik. Bukannya berbentuk retorik. Dulu kita nak fikir retorik kan. Macam lah menang hari ni turun minyak, tu retorik. Hari ni orang tak nak, orang nak mesti saintifik. Kita nak buat tu mesti dibuktikan bagainya. Kita tak nak janji-janji kosong, tak ada. Kita nak gitu. Politik era pandemik ni kita tengok, jadi kita lihat mereka nak kepada soal peace talk, bukan berbanding dengan war talk. Maknanya hari ni orang nak kepada soal politik yang aman, politik yang kedamaian, bukan dalam bentuk konfront, dalam perang sebagainya. Ini orang mikirkan soal apabila manusia ni dia akan letakkan soal kepentingan keselamatan diri dia, keselamatan makan. Itu yang letak kepada rakyat semua. Dunia mikirkan begitu. Dan mereka tak nak lagi bercakap soal berkenaan dengan perang, war talk, untuk nak perang saja semata-mata. Dan kita tengok politik era pandemik ini dia bersifat safety, security, ini yang sovereignty. Ini politik yang wujud era pandemik pada hari ini. Dan politik era pandemik yang akhir sekali bersifat bekerja dan bertindak, bukan berteori ataupun hanyalah bercakap semata-mata. Maka tiba-tiba kalau nak diletakkan dalam konteks, kita nak supaya wujudnya pilihan raya menyebabkan akhirnya stabilan terutama segi satu aspek kesihatan, maka yang menjadi mangsanya ialah terutama di kalangan rakyat. Kita sepatutnya mengutamakan rakyat melebihi segala-galanya. Masih. Ya, Ustaz. Itulah kalau kita lihat apa yang disentuh oleh Ustaz, ada kaitannya. Sebenarnya politik itu apa? Politik itu berkaitan dengan perkara-perkara untuk kebajikan. Perkara-perkara untuk kemaslahatan rakyat, bukannya untuk menjadi pemimpin. Dalam persoalan, kalau kita tengok dalam komen-komen, ada yang bertanya mengenai apakah politik, sehingga kan menyebabkan ada orang tak mau berpolitik, meninggalkan politik, tidak mahu untuk mengundi langsung. Sebab apa? Sebab mereka memandang salah pada politik tersebut. Ustaz dah terangkan tadi, sebenarnya politik itu tujuannya untuk kemaslahatan rakyat. Kita menjaga orang, bukan kita menjaga lembu ataupun kambing. Jadi itu kita kena tahu keadaan. Politik itu apa dia? Politik adalah perkara yang membawa kepada kemaslahatan masyarakat, yang membawa kepada panduan menurut panduan Islam itu sendiri. Baik, seterusnya kalau kita tengok, sebenarnya ada persoalan yang kita
boleh bacakan daripada komen sebahagian pengikut setia page kita pada malam ini. Antaranya soalan yang dibawa oleh Pian, iaitu dia menanyakan tentang UMNO yang nak keluar Perikatan Nasional, macam mana. Itu antara persoalan yang dibawa. Sebenarnya kita telah jelas bahawa UMNO merupakan rakan kerjasama PAS dalam Muafakat Nasional. Kebelakangan ini mereka menyuarakan satu hasrat untuk keluar daripada Perikatan Nasional. Satu perikatan ataupun satu ta'awun yang baru diwujudkan bersama dengan PAS dan juga bersatu. Dan mereka juga membuat beberapa tuntutan sebenarnya. Jadi persoalan tadi saya bawakan sebagai satu isu perbincangan dalam perbincangan seterusnya. Dan dalam masa yang sama sebenarnya Tengku Razali yang mana bertanya kepada speaker Dewan Rakyat, kenapa usul ahli parlimen Langkawi iaitu Dr. Mahathir Mohamad untuk undi tidak percaya kepada Perdana Menteri tidak dibawa dalam sidang parlimen. Sampai begitu dibawakan persoalannya, dan kita lihat bahawa terdapatnya krisis yang serius antara UMNO dan juga bersatu. Dia bukan antara UMNO dan PAS. Ini kita bincangkan kenapa krisis ini berlaku, kerana adanya krisis yang serius di antara UMNO dan bersatu. Dan apakah pandangan YB Ustaz? Kita nak tanya jugalah bagaimanakah pandangan YB Ustaz terhadap isu ini, dan bagaimana pula hubungan PAS dengan UMNO dan juga bersatu. Dipersilakan. Okey, terima kasih. Di dalam suasana seperti mana yang kita tengok nampak sehari dua ni agak hangat tak hangat mana, cuma oleh kerana power medsos dan juga daripada cyber trooper musuh kita ni cuba nak main benda ni. PAS ni naklah menjadi sebagai satu kuasa pendamai untuk di antara dua-dua pihak ni. Dia biasalah, macam PAS sendiri pun kita kena ingat, kita temeterai piagam kita tu pun makan masa hampir setahun lebih. Bermula daripada lepas daripada bulan Mei tahun 2018 tu, kemudian bulan 3 kita bertemu hampir dekat 12 tak sampai setahun. Kita bertemu pertama kali buat bulan 3. Maknanya hampir-hampir dekat setahun. Kita orang nak bertemu macam mana nak cari penyelesaian. Kita tengok ni tak kesudah ni. PAS ni dengan UMNO duk bergaduh ni, kita tengok. Kita tengok apa yang jadi kepada soal masa depan agama, masa depan negara, masa depan bangsa. Akhirnya kita sit down. Duduk. 14 hari bulan September baru kita temeterai. Artinya hampir setahun lebih kita nak penyesuaian gitu. Dia biasalah macam kapal terbang pun waktu nak landing, dia kena duduk supaya semua kita pakai seat belt semua kan. Semua tu itu lumrah biasa. Kita berkahwin antara orang kata orang Melaka dengan orang Kelantan, Terengganu. Cita rasa makan pun nak sesuai dengan makan dia pun kat setahun lebih juga. Kan? Orang Terengganu, Kelantan nak boleh makan pedas. Kita pula nak boleh makan manis. Hampir setahun. Ni sedangkan kita ni kita tengok dalam konteks PN ataupun dalam konteks bersatu dengan UMNO ni, mereka baru dalam konteks inilah. Dalam konteks kita katakan hubungan politik ni, walaupun mereka tu mula-mula asal daripada parti yang sama. Tapi tak apa. Yang penting pada kita meletakkan begitu, kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Hujurat ayat 9, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-9. Jika dua puak di kalangan orang beriman untuk nak bermusuh, nak berlawan, maka damaikanlah di antara keduanya. Jika salah satunya berlaku zalim terhadap yang lain, maka kamu lawanlah puak yang zalim itu sehingga ia kembali mematuhi perintah Allah. Jika ia kembali patuh, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil menurut hukum Allah. Serta berlaku adillah kamu dalam segala perkara. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Maka dalam konteks ni, PAS mesti menjadi pendamai. Kita, dua-dua ni kita mesti mau tidak mau, macam Tok Guru Haji Hadi sebut,
penyatuan di kalangan parti-parti ini mesti ada. Sebab tu kalau kita berpecah, merupakan signal kemenangan awal untuk Pakatan DAP Harapan ni. Pakatan Harapan DAP. Maka sebab itu kita nak pastikan jangan wujudnya perpecahan seperti begitu. Oleh itu kita perlu kita letakkan. Pertama ialah kita letakkan agenda besar pada kita. Bukan letak agenda peribadi. Bukan letak agenda parti kita. Tapi kita meletakkan agenda besar kepada kita ialah agenda ummah, agenda negara, agenda agama kita yang kita kena letakkan begitu. Yang kedua, kena sedar musuh sedang menunggu. Kalau kita berpecah, sudah cukup untuk mereka nak meraihkan kemenangan muqaddimah, kemenangan PRU yang ke-15 nanti. Yang ketiga, kita mewujudkan pertemuan-pertemuan yang secara kerapnya mesti ada. Dan melalui mesyuarat-mesyuarat dan sebagainya. Yang keempat, kita bertemu secara tak formal, minum teh, kadang-kadang ni benda-benda yang saya rasa semua ni apabila berlaku krisis ni ialah krisis kemanusiaan. Itu biasa. Kita nak uruskan manusia ni supaya baik. Kadang-kadang kita dapat maklumat tak betul. Zaman hari ni, zaman yang kita tengok macam-macam. Mereka duduk gunakan fake account supaya nak tengok hari ni ada fake account yang nak melaga-lagakan antara UMNO dengan Bersatu hari ni. Mereka cuba-cuba nak laga-lagakan. Kita tak boleh percaya dengan benda tu. Nak buat keputusan tak boleh berdasarkan kepada seperti begitu. Yang kelima, jangan kita duduk main di dalam media. Dalam media kita tidak boleh main. Untuk apapun, media bukanlah menjadi platform kita. Kalau kita duduk cerita keburukan, kita duduk bergaduh ni, dia soal politik lebih kurang macam suami isteri lah. Suami isteri. Kita bergaduh dengan suami isteri, duduk pergi bersembang. Buruk isteri kita dekat kedai kopi. Orang lain lagi lah. Tambah haji nombor tubuh kicap elok-elok. Supaya dia cerai bini dia. Lepas tu, janda dia, orang kahwin dengan janda dia. Jadi sebab tu kita dalam konteks tak boleh main. Duduk dedahkan dalam media itu bukan cara yang paling baik. Walaupun benda tu betul, tapi rakyat melihat perkara itu tidak betul. Dan insyaAllah, yang akhir sekali ialah kita akan juga mendaftarkan Muafakat Nasional. Muafakat Nasional kita akan daftarkan dan juga di situ akan dimasukkan juga Bersatu bersama-sama di situ. Kita akan mengadakan, yang akhir sekali kita nak mengadakan ulang tahun menyambut Muafakat Nasional untuk lama setahun. Sepatutnya kita buat 14 hari bulan baru ni, oleh kerana pilihan raya kecil, pilihan raya negeri Sabah, maka kita tangguhkan. Dan situlah kita secara resminya Bersatu UMNO. Dan itu kita akan jawab dengan orang kata dengan gerak kerja, bukan kita jawab dengan retorik benda gitu. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Itu jelas kita lihat bahawa sebenarnya apa yang kita dengar dari segi dari berita-berita yang kita dengar daripada media sosial sebenarnya perkara yang dibesar-besarkan. Dan ya betul, walaupun benda itu sebenarnya dibawa oleh pimpinan-pimpinan parti UMNO sendiri, mungkin mereka belum faham secara jelasnya apakah dasar persepakatan yang dimeteraikan perjanjiannya dalam Muafakat Nasional dan juga Perikatan Nasional. Dan tugas PAS adalah jelas tadi seperti mana yang disarankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penghubung ataupun pendamai kepada bagi siapa yang bertelagah. Itu dasarnya yang kita perlu ingat, dan terutamanya kepada ahli-ahli PAS. Jangan terlalu melatah ataupun tersalah langkah dalam menilai isu-isu yang berlaku pada masa ini yang berkaitan dengan permufakatan di antara UMNO, PAS dan juga Bersatu ini, terutama dalam Perikatan Nasional. Baik, sebenarnya ada satu soalan PM secara peribadi ni, personal messenger, ada yang dibawa oleh seorang peminat kita pada malam ini yang terus setia bersama dengan kita, iaitu mengenai situasi politik sekarang ni yang banyak ditimbulkan persepsi-persepsi dan dibawanya krisis-krisis politik sehingga menyebabkan anak-anak muda meluat dengan politik. Itu keadaan sekarang. Yang mana bukan sekarang sebenarnya, daripada dulu lagi. Cuma sekarang semakin membuat-buat meluatnya orang-orang muda, anak-anak muda ni terhadap politik, sehingga kan ada yang tak mahu daftar mengundi. Sehingga kan kita lihat bahawa SPR terpaksa iklan dalam TV untuk daftar melalui online dan sebagainya, tetapi kesedaran masih belum ada disebabkan muaknya
anak-anak muda Melayu terutamanya dengan politik Malaysia? Apakah pandangan YB Ustaz? Dia walaupun kita meluat marah macam mana sekalipun, jadi kalau kita mengambil landasan macam tu, maknanya kita telah pun termasuk di dalam perangkap yang dipasang oleh musuh-musuh kita, menyebabkan kita ni sudah hilang daya tahan kita untuk berpolitik. Kita tak berpolitik pun, orang lain akan berpolitik kepada kita. Maksudnya orang akan memerintah kita. Orang akan menguasai kita. Dia akan menentukan dasar polisi anak muda, polisi belia, berkenaan dengan masa depan negara, hubungan kaum sebagainya. Orang politik akan menentukan. Jadi kalau kita pula mengambil sikap give up dan kita anti, tak nak untuk nak daftar, itu merupakan satu perkara yang silap. Kita marah kepada pejahat, kita bakar kelambu. Sepatutnya tidak berjadi begitu. Kalau kita tak betul, kita perbetulkan melalui pilihan raya. Kita tolak calon ini, kita tolak parti ini. Kalau kita tak bertanding, kita berpekik, kita naiklah demonstrasi, buat macam bakarlah, buat macam mana, semangat macam mana sekalipun, dia tidak boleh mengubah apa-apa perkara sebab kamu sendiri yang tidak mengundi. Merupakan satu benda yang silap kalau kita mengambil pendiam gitu. Kalau kita marah pada ahli politik, kita daftar dan kita tolak calon-calon, tolak parti-parti yang tidak boleh memberikan kebaikan kepada kita. Itu baru kita katakan bila kita tolak di dalam keadaan yang boleh memberikan manfaat kepada negara dan juga masa depan mereka sendiri. Kerana kita macam umur saya 57 tahun, yang kita kena fikirkan ialah masa depan orang-orang muda yang ada pada hari ini. Bukan kita masa depan kita dah. Masa depan kita tidak, life kita ni sudah makan buat Allah Ta'ala dah tarik nikmat. Kita apa sangat kita nak fikir tanggungjawab kita pun dah tidak banyak. Cuma hari ni kita untuk khidmat kepada rakyat, kepada masyarakat saja. Untuk kepentingan diri itu kita sudah pun tidak perlu lagi untuk fikirkan nak makan. Dulu okeylah makan nasi saya 3 kali, sekarang saya sekali. Kan? Tapi kita nak fikir ni ialah masa depan orang-orang yang kemudian. Bagaimana Allah Ta'ala menyebut, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Naklah kamu rasa takut, kamu bimbang meninggalkan zuriat kamu dalam keadaan yang lemah. Lemah segi politik, lemah segi ekonomi, lemah segi akhlak, moral. Inilah kami sebagai orang-orang tua yang perlu memikirkan untuk orang muda. Kalau orang muda pula mengambil sikap untuk benci kepada politik, sehingga kan akhirnya yang mengambil tampuk pemerintahan negara ini terdiri dari kalangan orang yang korup, terdiri dari kalangan orang yang tidak bertanggungjawab, terdiri dari kalangan orang yang merosakkan masa depan mereka, yang ruginya ialah mereka. Wallahualam. Ya, itulah kita lihat sebenarnya jika anak muda meluat dengan politik, sebenarnya mereka tidak faham lagi apa sebenarnya tujuan politik itu menjadi satu dasar yang memandu pengurusan negara itu sendiri. Itulah sebenarnya yang mana sepatutnya anak muda tidak meluat dengan politik dengan cara meninggalkan politik, meninggalkan pengundian untuk mengundi dalam pilihan raya. Sebaliknya, jika betul meluat dengan politik, perbaiki politik tersebut. Itulah yang disebutkan oleh YB Ustaz, yang mana kita perlu perbaiki politik tersebut dengan kita menyertainya, mengundi pemimpin yang selayaknya untuk menjadi sebagai seorang pemimpin. Itu adalah politik. Jadi jelas dia ada persoalan juga yang bertanya mengenai apakah konsep politik yang sepatutnya kita nilaikan. Politik itu adalah berdasarkan agama, bukannya semata-mata pemerintahan yang kita telah bincangkan di awal tadi. Itu jelas untuk menunjukkan bahawa anak muda sepatutnya lebih bersemangat untuk memperjuangkan dalam bidang politik ini, dan para hukama menyatakan bahawa untuk melihat pemimpin pada masa akan datang, lihatlah generasi muda pada masa kini. Kalau generasi muda pada masa kini telah muak dengan politik, tidak mahu terlibat langsung dengan politik, siapa yang akan jadi pemimpin pada masa akan datang? Itu jelas berdasarkan panduan yang telah digariskan dalam Islam. Dan kita kembali pula kepada pentadbiran negara, pengurusan negara. Tadi kita dah bincangkan mengenai permusuhan politik, kita bincangkan mengenai pembawakan PAS dalam politik negara, dan kita bawa pula dalam konteks sekarang ini, yang mana dalam sidang media Perdana Menteri kita baru-baru ini pada 13 Oktober membawa 2 poin penting yang menjadi fokus Tan Sri Muhyiddin Yassin kita sebagai Perdana Menteri mengenai COVID-19 ini, dan juga dalam
merangka pemulihan ekonomi. Sejauh manakah kejayaan yang dicapai oleh kerajaan dan apakah langkah-langkah seterusnya yang perlu dilaksanakan dalam suasana pandemik COVID-19 ini yang tiada kesudahan untuk setakat ini. Apakah pandangan YB Ustaz untuk isu ini yang mana bagi menangani COVID-19 ini dan juga bagi memulihkan ekonomi negara kita? Sila. Okey. Terima kasih. Dan apabila kita cakap soal apa yang disentuh oleh Perdana Menteri dalam sidang media baru-baru ini, dan yang paling cantik dia tak sentuh langsung berkenaan dengan apa tragedi peristiwa 13 Oktober yang apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi menghadap Yang di-Pertuan Agong. Beliau seolah-olah macam tidak ada benda pun. Maknanya artinya dia sebagai seorang Perdana Menteri yang fokus kerja dia ialah untuk kepada soal ekonomi dan juga untuk membangkitkan balik soal ekonomi negara, dan yang keduanya untuk menangani soal COVID. Inilah pemimpin yang kita nak. Pemimpin yang kita kata tadi ialah pemimpin yang nak menyelesaikan. Bukan kita nak berretorik, bukan kita nak berpolitiking dalam suasana yang kita tidak menentu seperti begini, masih lagi kita anggap seperti begitu merupakan satu perkara yang tidak sepatutnya berlaku begitu. Alhamdulillah, dan insya-Allah kita akan bersama-sama dengan kerajaan yang dipimpin oleh Tan Sri Mahyudin Yassin, dan kita mengharapkan supaya satu kejayaan bersama untuk rakyat akan diperolehi. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. YB Ustaz telah bersama dengan kerajaan, telah dilantik menjadi senator baru-baru ini dan bersama-sama dalam membawa dasar kerajaan untuk memastikan kebajikan kepada rakyat. InsyaAllah mudah-mudahan kita berjaya untuk menjaga kemaslahatan rakyat itu. Bagi mengakhiri, kita dah lama ni bersama sejam lebih, dan bagi mengakhiri pada malam ini, siaran langsung pada malam ini, dan saya sebagai seorang YB senator, sebagai pemimpin kepada rakyat Malaysia, apakah sedikit saranan yang boleh YB berikan kepada ahli PAS dan rakyat Malaysia secara umumnya untuk sebagai panduan atau sebagai ikutan untuk masa sekarang ini untuk menghadapi isu-isu yang berlaku? Silakan Ustaz. Okey, saya oleh kerana memanglah apabila kita memimpin negara pada hari ini, kita berpolitik dalam konteks negara pada hari ini memang begitu mencabar. Benarlah seperti disebut oleh Saidina Omar, dia kata alimu auladakum bizamanihim, ajar anak kamu sesuai dengan zaman mereka. Betul, kerana zaman hari ini zaman yang kita tahu, dulu bolehlah kita berpolitik ketika orang panggil televisyen hitam putih. Apa yang berlaku di Kuala Lumpur 3 hari baru dapat maklumat sini. Sekarang apa yang berlaku di Amerika, yang berlaku di New York, yang berlaku di Washington, yang berlaku di Korea, secara sepintas lalu kita boleh mengetahui. Maka tentulah cara berfikir dari kalangan pemimpin pun mesti berubah, dan kita hari ini juga nak masuk tentang revolusi 4.0, revolusi yang sebut sebagai big data, yang lagi hebat lagi cabaran-cabaran kita waktu itu. Maka menghendaki juga pemimpin perlu shift paradigm mereka, pemikiran mereka ke arah untuk mengejar tentang maklumat dan juga kemajuan-kemajuan yang ada. Begitu juga dengan ahli-ahli PAS terutamanya. Mereka ini perlu apa benar sekalipun jangan melatah. Jangan semua apa yang mereka dapat daripada sama ada WhatsApp, daripada portal, macam-macam hari ini yang mereka buat hari ini kita tengok kan. Apa mereka buat, mereka cipta bermana macam-macam lah, harap macam lah hak yang mereka buat ni hak yang jenis manusia yang berpolitik, yang tidak ada etika, yang tidak ada moral, yang tidak ada pegangan agama pada mereka laku sebagainya. Apa maklumat yang tepatnya ialah mesti yang dikeluarkan oleh pimpinan kita. Itu yang patut kita jangan menjadi orang melatah. Dan kita juga dalam suasana kita berkawan ini, kita perlu kepada kesabaran kita. Sekarang ni bukan kita berkawan sama-sama PAS saja mungkin mudah. Sekarang kita sudah berinteraksi dengan orang-orang yang bukan daripada aliran pemikiran dengan kita, yang bukan parti politik bersama dengan kita. Mereka hanyalah duduk bersama-sama untuk menggabung ke tahaluh atau ta'awun. Maka kita mesti konsep tafahum, konsep persepahaman ni perlu ada kepada kita.
dan juga ahli-ahli PAS juga perlu menunjukkan tentang keharmonian kaum, kerana kita kena ingat di Malaysia ni masyarakat majmuk yang mesti tunjukkan melalui akhlak kita yang baik, terutama waktu kita memerintah pada hari ini, kita sebahagian daripada kerajaan, maka dalam soal bantuan kita memberikan bantuan, tak kira hama ada mereka itu Cina, India, Siam, Melayu, susah, parti-parti apa, parti PAN ke parti apa kan, susah kita bantu mereka, asalkan mereka itu, ini merupakan satu perkara yang perlu kita kena ambil untuk rakyat Malaysia. Kita bersama-sama untuk mewujudkan suasana yang agak harmoni. Bukan masa lagi untuk kita nak berpolitiking, bukan masa lagi untuk kita menuding jari antara pihak yang lain, kerana sekarang ni kita menghadapi, ialah fokus kita ialah untuk kita nak membangunkan ekonomi kita, dan juga soal untuk kita juga nak memerangi soal COVID ni. Kerana inilah merupakan sebahagian daripada ajaran Islam yang mesti kita bersama-sama menanganinya. Wallahu alam, aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang berhormat Ustaz Haji Idris bin Haji Ahmad atas hasrat yang beliau sampaikan kepada kita untuk kita sedar bahawa sebenarnya tugas kita terlalu besar sebenarnya, bukan sekadar sebagai rakyat yang hanya, tapi kita juga perlu bekerja untuk memastikan bahawa Malaysia kita ditadbir oleh pemimpin yang berwibawa dan kita dapat hidup dengan aman dan harmoni, insya-Allah. Dan untuk mengakhiri pada malam ini, mengakhiri siaran langsung kita pada malam ini, saya mempersilakan kepada semua penonton untuk sama-sama kita mengaminkan doa yang akan dibacakan oleh YB Ustaz kita bagi memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memastikan bahawa kita hidup berlandaskan panduan agama, dan insya-Allah mudah-mudahan kita berada dalam keadaan yang selamat, aman dan harmoni, insya-Allah. Dipersilakan Ustaz. Kita hadiah terutamanya yang telah meninggal dunia agar mereka bahagia di alam barzakh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami ya Allah. Ampun dosa ibu bapa kami yang melihara kami daripada kecil hingga dewasa ya Allah. Jadikanlah kubur ibu bapa kami daripada taman-taman syurga ya Allah. Jangan jadikan kubur ibu bapa kami daripada lubang neraka ya Allah. Jangan kau cabutkan nyawa kami dalam keadaan kami derhaka kepadamu ya Allah. Jangan kau cabutkan nyawa kami dalam keadaan kami golongan yang maksiat dan dosa ya Allah. Jangan kau cabutkan nyawa kami dalam keadaan kami tidak menunaikan tanggungjawab kepada agamamu dan perjuanganmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami zuriat keturunan yang baik. Jauhkanlah anak kami terlibat dengan kancah zina. Jauhkanlah anak kami terlibat dengan pergaulan bebas laki-laki dengan perempuan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau berikanlah kepahaman agama yang sebenar kepada saudara-saudara kami sebagaimana Nabi-Mu ajar ya Allah. Kasihanilah mereka ya Allah, mereka saudara kami ya Allah, mereka ibu bapa kami ya Allah, mereka mertua kami ya Allah, mereka rakan taulan kami ya Allah, mereka rakan sejawat kami ya Allah, mereka anak menantu kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau selamatkanlah negara kami daripada musibah balak daripada COVID ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah penyakit yang melanda yang terkena terhadap saudara-saudara kami akibat daripada COVID-19 ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharakanlah keluarga kami, diri kami, masyarakat kami, negara kami dan umat Islam seluruhnya daripada wabak ini ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal bala wal waba wal ghala wal fitan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyil asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih kepada semua para penonton yang terus setia bersama dengan kami.